takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak lagu tu, dan dia boleh dipengaruhi. Ada pun orang maksum sebab Nabi tu, syaitan tak boleh pengaruhi dia. Macam mana jadi gitu? Takdir Tuhan lah. Sulah nak cerita berkait dengan takdir jugalah. Allah Subhanahu Wa Taala nak, dia tetap dah lagu tu. Sebabnya kalau kita kata nabi-nabi tu tidak ditakdirkan dia ni terpelihara, macam mana orang nak yakin dengan dia? Boleh jadi hak syaitan kau letak atas mulut dia tu, atas lidah dia tu, menyebutkan. Boleh jadi ayat-ayat sampai kepada dia tidak betul-betul terpelihara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan timbul perkara-perkara yang seperti itu. Dengan sebab itu perlu ditakdirkan bahawa Nabi ini terpelihara daripada dosa-dosa. Barulah orang boleh yakin dengan ajaran yang dibawanya. Quran ini terpelihara daripada segala gangguan syaitan. La yamassuhu illal mutahharun. Jelas sebut dah. Barulah kita yakin bahawa Quran yang sampai itu tidak ditokok tambah oleh mana-mana pihak. Bukan manusia saja, jin pun tak boleh, syaitan pun tak boleh. Itu tujuan dia nak ayat terpelihara. Quran terpelihara daripada tokok tambah. Siapa dia yang memelihara? Allah lah. Jadi al-ma'sum itu tidak semestinya manusia saja. Quran misalnya terpelihara, ataupun yang lain-lain lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak pelihara, apa-apalah kalau dalam arti yang lebih umum lagi, terpelihara lah dia. Terus katalah nak buat macam mana pun, nak ceroboh macam mana pun tak akan dapat. Sebab apa? Sebab ia dipelihara Allah. Itu maksudnya. Ini bab firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Sudah pasti negeri yang kami telah binasakan itu, bahawa mereka tidak akan kembali. Mana-mana mati-mati dah tu tak mari dah. Molek kau tak molek kau, suku pasal tu. Orang tu mati dalam keadaan baik, beriman ke tidak beriman ke, suku pasal tu. Tapi Allah SWT sudah takdirkan binasa tu binasa. Tak mari balik dah ke dalam dunia ni. Kecuali kalau dia tak mati. Kalau mati dak dah lah. Apa lagu tu? Allah SWT sudah takdir dah. Dia nak pergi ke situ belakang lah. Ya tsunami tu apa? Salah belakang kok. Tak. Allah SWT sudah takdir dah. Budak-budak ke apa mati. Orang uzur dah mati. Teripah kau tu goni lah. Rutuh bangunan lah. Allah SWT sudah takdir dah. Tidak soal dia tu baik ke tidak baik, tidak. Itu cerita lain. Masalahnya nak mati lagu tu. Dengan Allah SWT membinasakan dengan satu cara yang tertentu. Bila sudah kita habis. Setara tu ialah hidup ni. Cuma orang ni mati dengan cara lain ni. Orang ni mati dengan cara lagu ni. Orang ni binasa dengan cara lagu ni. Orang ni binasa dengan cara lagu ni. Hakikatnya ketentuan Allah SWT berlaku. Hak tu je dia nak cerita. Tidak akan beriman daripada kaum engkau kecuali yang telah beriman. Tu Allah SWT kata kepada Nabi Nuh. Mana takdir lah tu. Dia sudah tentu dah gitu. Jadi tentu paksa kah? Tidak paksa. Dia tahu berdasarkan pengetahuan dia, orang ni sedegen ni dengan pilihan dia, ilmu Tuhan dia tahu dah orang ni akan pilih kot ni. Dia tahu. Sebab tu dia boleh cerita. Tapi apakah dia paksa pilih kot? Tidak paksa. Apakah dia tolak orang tu pergi pilih kufur? Tidak. Dia tahu. Ini makna ta'alluq. Kalau dalam bahasa ilmu kalam, dia panggil ta'alluq. Ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu tu dia sekadar tahu, bukan makna dia dorong kau, tidak. Kita tahu orang ni akan pilih gol ni. Macam kita tak tahu ni racun penawasa. Kita tak tahu orang ni nak ambil mana satu. Kita tak tahu. Kalau kita Tuhan tahu orang ni akan ambil mana, racun kau hak penawar, gelas racun kau gelas penawar, dia tahu dah. Jadi kalau dia raya orang ni akan ambil racun, apakah itu bermakna paksaan? Sedangkan dia tidak tolak orang tu suruh ambil racun. Orang tu misalnya nak ambil dah gelas penawar, tiba-tiba tertolak ke situ. Adakah gitu? Tak ada. Biasa. Itu makna tidak ada paksaan. Tetapi Allah SWT tahu. Dia cerita ni berdasarkan pengetahuan dia, ilmu dia. Bukan makna dia paksa. Tahu lain, paksa lain. Bukan dia suruh. Sebab dia tak suruh jadi kafir. Bukan dia larang. Maknanya buat tu dengan pilihan. Dengan pilihan, dengan kehendak orang itu sendiri.
Tapi Allah SWT tahu kehendak tu siapa buat. Allah SWT buat. Pilihan tu siapa buat. Allah SWT buat. Pilihan tu sifat boleh memilih tu Allah SWT buat. Gitu. Cara ulama hadis dalam masalah takdir ni dia hurai lagu tu lah cara dia tu. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Mereka tidak akan beranak kecuali hak jahat dan hak kafir. Tetapi hak ni kata-kata Nabi Nuh ni, bukan Allah SWT kata. Ini memanglah ayat Quran, tapi dia nukil kata-kata Nabi Nuh. Dia sebutkan kata-kata Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ni duduk dakwah dekat 1000 tahun, tak dengar. Sampai akhirnya dia jadi letih lah, kita kata lemah. Kalau guna binasakan semua puak-puak ni. Sebab apa? Kalau dia beranak pun beranak jahat juga. Nabi Nuh kata begitu. Jadi kata-kata Nabi Nuh ni, walaupun Allah SWT tahu, memanglah hak beriman, hak pergi sekali dengan Nabi Nuh tu saja, memang Allah SWT tahu. Tapi Allah SWT kenal ke Nabi Nuh kata gini? Tak kenal. Pasal apa? Dia manusia, dia Nabi. Allah SWT tak kata gitu lagi. Dia kata dah, tak boleh. Dia tak boleh mentakdirkan kata orang ni akan beranak jahat. Tak boleh. Bukan kerja dia. Sebab itulah Nabi Nuh dia malu apabila orang pergi minta di padang mahsyar, dia tak sih. Pasal dia berasa dia tersalah, dia ada bersalah. Sepatutnya dia tidak minta doa lagu ni, dia tidak kata lagu ni. Kalau Allah SWT kata, ya betul, itu memang takdir. Ni tidak Allah SWT kata. Walaupun ternyata memang betul hak sepuluh Nabi Nuh tu, doa tu memanglah hak pergi sekali dengan dia, hak tu saja yang beriman. Tetapi tak boleh dia kata lagu ni. Sebab apa? Masalah takdir ni hak Tuhan saja. Kita tak boleh menentukan orang ni gini-gini, tak boleh. Kalau selagi Allah SWT tak bagi tahu. Kalau Nabi-Nabi, apatah lagi kalau hak tidak Nabi. Kalau Nabi pun dia tak boleh kata apa-apa kecuali apa yang diberitahu kepada dia, apa yang disuruh dia. Kalau tidak, tak boleh, salah. Begitu. Lepas tu dia marilah Ibn Abbas kata, haramun itu, kalau hirmun dalam bahasa Habsyah maknanya wajib, makna pastilah, sudah pasti. Kemudian Ibn Abbas kata, tak ada aku nampak paling serupa, paling tepat dengan perkataan lamam yang tersebut di dalam Al-Quran itu. Perkataan lamam yang tersebut dalam Al-Quran itu, melainkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hak inilah yang paling tepat dengan lamam. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa lamam. Orang-orang yang mengelak diri daripada perkara dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang keji, kecuali lamam. Ini dikecualikan. Kecuali lamam. Lamam ni apa? Lamam ni maknanya bukan dosa besar, ia sengaja dilakukan. Ia sengaja dilakukan dalam keadaan penuh kesedaran. Tidak. Lamam ini mana perasaan-perasaan tidak baik yang timbul kerana manusia ni ada sifat manusia. Yang timbulnya telitah benda-benda tak molek lagu tu. Oleh kerana dia ada mata, nya tengok. Bila tengok tu dia ada nafsu, nya kenal. Nya timbul perasaan yang kadang-kadang tak betul lah. Hak tu yang dimaksudkan lamam. Hak lamam tu Tuhan tak kira. Hak tu lah orang panggil dosa kecil. Dosa kecil ataupun kurang lagi daripada dosa kecil. Mana kalau kita ikut era dia jadi dosa kecil lah. Kalau kita tidak ikut era, lamam, dimaafkan begitu saja, tidak dikira. Jadi dia kata Allah SWT telah menentukan kepada anak Adam habuannya daripada zina. Mana setiap orang ni akan berzina juga ke mana-mana. Hak Tuhan larang, hak besar tu maknanya berzina tu, memanglah orang cuba mengelak. Tetapi macam mana nak elak benda-benda ni? Dia kata tak dapat, tidak, kena dapat, ada juga, kena juga. Zina mata tengok, dia kata. Zina lidah ni bercakap, dan begitulah seterusnya. Akan kena, akan ada. Jadi maknanya hak ni dia termasuk dalam Allah SWT takdir belaka. Kalau sikit-sikit tu dia tak kira tu. Sebagai manusia dia akan ada benda-benda ni. Dia akan ada. Tak boleh lari.
siapa pun